Yakin percaya pada janji-janjinya, syukur segala nikmat kurnia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan puan-puan sidang pelayar yang saya kasih sekalian, selamat datang semula ke dalam rancangan ibadah haji, iaitu Haji Membina Umat, sebuah rancangan untuk kita nak menuju kepada kempen yang kita akan adakan pada 9 Zulhijjah 1443 Hijrah, iaitu Arafah #Quran Hour, dan insya-Allah akan sama-sama kita laksanakan tidak lama lagi. Dan alhamdulillah hari ini adalah hari ataupun kali ini adalah kali yang ketiga, iaitu episod yang kita akan teruskan menghidangkan dan kita nak sama-sama melihat panduan daripada surah Al-Hajj, bagaimana surah Al-Hajj ini memberikan kita penghayatan dan panduan untuk kita lebih menghayati ibadah haji yang kita tunaikan, dan kita insya-Allah akan saksikan sama-sama pada tahun ini. Dan tuan-tuan puan-puan sidang pelayar, bagi siapa yang sedang menyaksikan, terima kasih kerana sudi bersama. Jangan lupa untuk kongsikan Facebook Live yang kita sedang langsungkan ini ataupun apa-apa yang sedang dilaksanakan sekarang ini, tag rakan-rakan. Jangan lupa like, dan insya-Allah moga-moga dengan asbab kita terus kongsikan kepada rakan-rakan kita, ramai lebih nampak manfaat dan juga ilmu yang akan dikongsikan oleh panel kita pada hari ini. Bukan calon-calon orang, subhanallah, yang insya-Allah akan sama-sama kita hayati apakah perkara yang kita akan kupas daripada surah Al-Hajj, iaitu ayat fokus kita, ayat yang ke-18 pada kali ini. InsyaAllah tuan-puan, sebelum kita melihat pada ayat kita baca dan terjemahan, izinkan saya untuk perkenalkan siapa yang bersama-sama dengan kita pada hari ini, iaitu Al-Fadil Habib Syed Najmuddin bin Syed Osman Al-Khairit. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Habib kerana sudi bersama. Alhamdulillah, satu kemuliaan dan sangat berbesar hati saya bersama pun Habib. Terima kasih banyak kerana sudi jemput kita di sini. Alhamdulillah. Jadual Habib sangat padat tapi alhamdulillah sempat bersama dengan kita untuk berkongsi sedikit perspektif, dan juga Habib sendiri ada pengalaman yang sangat banyak saya kira sebagai pembimbing utama haji di Wira Saujana Travels and Tours Sendirian Berhad, betul? Alhamdulillah. Habib? Dan alhamdulillah insya-Allah bersama dengan Habib kita pada hari ini kita nak sama-sama lihat perspektif daripada surah Al-Hajj dan pengalaman beliau dalam mengendalikan jemaah haji insya-Allah. Tuan-puan sidang pelayar yang saya kasih sekalian, jom kita sama-sama membuka surah Al-Hajj, iaitu ayat ataupun surah utama kita yang kita nak bincangkan, itu ayat yang ke-18. Boleh sama-sama buka halaman 334 dan insya-Allah saya akan mengetuai bacaan, dan sama-sama ayuh kita bacakan surah dan ayat yang kita perhatikan ini, ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Hajj ayat yang ke-18. Saya bacakan terjemahan untuk kita sama-sama hayati. Tidakkah engkau tahu bahawa sesiapa yang ada di langit dan sesiapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, haiwan-haiwan yang melata, dari banyaknya di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang layak mendapat azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sesungguhnya Allah membuat apa sahaja yang Dia kehendaki. Ini menjadi ayat fokus untuk kita sama-sama bincangkan. Ayat yang berkaitan dengan alam kan Habib. Bagaimana Allah menceritakan semua perkara yang Allah ciptakan, iaitu pokok-pokok, matahari, gunung ganang, semuanya bersujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang sangat menariknya perhatian saya Habib, ayat ini terletak di dalam satu surah yang diberikan nama surah Al-Hajj, berkaitan dengan haji itu sendiri. So mungkin kita tak nampak sebenarnya perspektif ibadah haji, terutamanya orang-orang yang sedang tunaikan ibadah haji ni, dan kaitan mereka melakukan ibadah tu ketika mereka sedang memerhati alam tu sendiri Habib.
So mungkin perspektif ini yang kita nak bawa keluarkan dan kita nak tonjolkan sebagai diskusi awal Habib. Bagaimana Habib nampak berkaitan dengan alam ini? Ketika contohnya wukuf ke Arafah, saya perhatikan kan Habib, sangat cantik kan, pemandangan langit yang memang terbuka luas kan, lapang sangat-sangat itu. Bagaimana peranan alam ini memberikan peringatan kepada jemaah haji, dan insya-Allah bakal-bakal jemaah haji apabila mereka melaksanakan wukuf itu meningkatkan iman dan takwa mereka dengan hanya memandang kepada langit ni. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Terima kasih kepada Fadil Ustaz. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Saya sendiri tersentuh ketika mana Al-Fadil tadi baca daripada satu ayat sahaja tapi membawa kepada suatu makna yang begitu besar. Masya-Allah, tabarakallah. Khususnya ialah alhamdulillah saya sendiri boleh dikatakan setiap tahun membimbing jamaah haji, walaupun 2 tahun yang sebelum ni kita tak dapat untuk berada di sana. Jadi pengalaman itu memang, kalau tadi ketika mana kita relatekan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang alam ni, ada 9 sebenarnya kalau kita tengok 9 objek atau perkara yang Allah sebutkan. Langit, bumi, Allah sebutkan tentang matahari, bintang. Maknanya yang memang berada dengan kita. Dekat dengan kita kan. Khususnya kalau yang kata-kata di Arafah tadi ni, memang sebenarnya kita, walaupun kita sebutkan bahawa di Arafah tu waktu wukuf tu masuk pada waktu setelah zuhur. Kemudian berakhir pada waktu subuh esok harinya. Tapi kebanyakannya ialah kita dah bergerak dah sebenarnya. Kalau jamaah haji tu ada yang dah bergerak ke Arafah tu semenjak sehari sebelumnya. Ya. Bermakna suasana malam di Arafah itu sudah pun mereka lihat. Maknanya itu yang disebutkan tadi, boleh melihat bintang, boleh melihat bulan dan besoknya matahari. Begitu juga dengan ialah apa saja yang disebutkan dalam ayat tu menjadi renungan kepada mereka yang wukuf di Arafah. Tapi yang ayat ini menyebutkan betapa semua daripada makhluk ini sujud kepada Allah SWT. Macam mana sujud itu yang kita faham? Semuanya taat kepada perintah Allah dan aturan Allah. Itu maksud sujud dia. Ya. Kita nampak macam pokok sujud begitu, tapi maknanya semuanya akur dan patuh kepada aturannya Allah. Allah yang aturkan. Tapi sebagai satu pengalaman jugalah saya sebutkan. Ketika pernah setiap kali wukuf, sebelum wukuf tu berlaku berbagai fenomena yang berlaku di Padang Arafah. Nak menunjukkan alam ni memang tunduk dan kepada akur kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Ialah sedang waktu ketika mana kita kata cuaca panas kan, tiba-tiba malam tu ribut dan hujan. Subhanallah. Waktu Habib. Dah beberapa kali juga berlaku, ada ribut, ada hujan, ada angin yang kuat. Begitu juga ada berlaku berbagai suasana yang kita tak terfikir akan boleh berlaku. Tapi di situlah yang kita tadi meyakini bahawa jelas Allah nak tunjukkan bahawa betapa Allah itu adalah pentadbir kepada alam ini, dan semua makhluk itu sujud. Ya, ini dengan maksud tunduk, patuh, akur kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang yang pergi haji ni, mereka menjadikan perkara-perkara ini sebagai satu renungan kepada mereka, bermakna mereka sepatutnya semakin tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu Allah selalu kan dalam Quran ni selalu menyebutkan bahawa alam ini adalah merupakan sebagai salah satu renungan kepada kita sebab dia dekat dengan kita. Jadi kita kat mana-mana pun kita boleh nampak perkara tu. Jadi ketika Allah mengatakan bahawa semua ni tunduk, patuh, akur dan sebagainya, adalah untuk menunjukkan orang yang pergi haji ni mesti adalah orang yang tunduk dan tawaduk dan khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana alam pun yang punya hebat ni, ialah kalau kita kata matahari, hebat matahari. Bulan, hebat bulan ni. Begitu juga dengan gunung, ganang dan bumi ni. Tapi semuanya boleh tunduk patuh. Kita ni kerdil, kita ni kecil. Kenapa kita tak sujud dan ataupun kita panggil tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan itu sedikit memberi kepada kita kesan yang mendalam ketika mana kita
berada khususnya di padang Arafah tu. Masya Allah, cantik sangat Habib. Seolah-olahnya alam ni sedang berbicara untuk kita tunduk dan patuh pada Allah kan Habib. Dan subhanallah, ini satu suasana yang moga-moga macam saya sendiri Habib belum lagi berkesempatan pergi wukuf di Arafah, dan sudah pasti mungkin tuan-tuan dan puan sidang pelayar yang sedang menonton ini juga belum merasai. Tapi dengan sedikit panduan dan perkongsian pada Habib tadi, moga-moga kita jadi antara orang yang celik, yang setiap kali kita pandang alam itu membawa satu message untuk kita juga. Oh, kalaulah alam ini tunduk, macam mana dengan aku? Adakah aku dah tunduk ataupun belum? Subhanallah. So Habib, kalau kita lihat balikkan ayat ni Habib, Allah SWT ada sebutkan berkaitan dengan wa kathirun minan nas dan wa kathirun haqqa alaihi al-azab. Berkaitan dengan subhanallah, masya-Allah, semua penciptaan Allah, langit, bumi, matahari, bintang, semua sujud pada Allah. Dan kebanyakan pada manusia pun sujud pada Allah. Tapi Allah SWT kata wa kathirun haqqa alaihi al-azab, dan kebanyakan manusia juga akan ditimpa dengan azab daripada Allah, wa iyadzubillah. Moga Allah jauhkan kita semua daripada perkara itu. So apa yang membezakan dia Habib? Kan orang yang melalui haji dan hasil daripada tarbiyah haji itu membawa dia tunduk dan taat pada Allah. Dan ada juga orang yang melalui ibadah haji, tarbiyah haji itu, tapi hasilnya dia tidak jadi orang yang taat dan patuh pada Allah setelah ibadah haji itu, setelah tarbiyah haji itu. Apa yang membezakannya Habib? Masya Allah, tabarakallah. Ya, soalan tu memang penting khususnya kepada para jemaah haji. Sebab apa? Kita ni haji memang kita nak dapatkan haji yang mabrur. So yang tu yang akhirnya selalu dibicarakan, apakah haji yang mabrur itu? Bahkan sebenarnya soalan tu selalu ditimbulkan oleh para sahabah kepada Rasulullah SAW. Dan Nabi memberikan panduan dengan berbagai jenis keadaan. Bahkan ada kalanya Nabi memberi tahu bahawa mabrur itu adalah hubungan, menjaga hubungan kita dengan Allah. Ada kalanya Nabi kata menjaga hubungan dengan sesama manusia. Oh, masya-Allah, dulu. Seperti ada pernah ketika ditanya apakah haji mabrur itu, kata Nabi iaitu kamu mengucapkan salam, menyebarkan salam, kamu memberi makan, dan kamu itu menyambung silaturahim, dan kamu bangun di waktu malam sedang maksud tidur. Seperti mana hadis yang biasa kita dengar kan, ya, tentang Nabi ketika hijrah ke Madinah tu. Jadi apa kaitannya dengan mabrur tu? Bermakna orang yang haji yang mabrur tu ialah dia dapat menjaga hubungan dia dengan Allah dan menjaga hubungan dengan manusia. Subhanallah. Itu di antara yang kita kata, oh, bermakna yang kita sebutkan tadi, ada orang yang pergi haji, berhasil haji dia, iaitu dengan dia tadi melalui perjalanan ibadah haji dia, daripada yang main dia disebutkan Al-Hajj wa Arafah tu, di bumi Arafah yang mana Allah bangga kepada hamba-hambanya. Kenapa Allah bangga kepada hambanya? Di antara dua ciri yang Allah sebutkan di dalam hadis itu, Nabi sebutkan apa yang Allah sebut, iaitu lihat hambaku, kata Allah kepada para malaikat, mereka itu adalah kusut masai dan berdebu. Ash'ath aghbar. Dia kata Nabi, haji ni kusut masai dan berdebu. Maksudnya susah payah. Yalah, kita dah lagi tak terlalu memikirkan sangat kita punya penampilan. Bukanlah tak boleh kita elok-elok, bersih-bersih kena bersih. Tapi bukan itu dah jadi satu matlamat. Tapi matlamatnya satu adalah untuk kita ibadah kepada Allah, untuk kita sujud patuh kepada Allah. Masa tu yang penting kena buang betul-betul adalah kita punya sifat sombong dan ego kita. Itu sebabnya kalau kita tengok dalam haji ni, kita kena pakai pakaian yang sama, ihram. Kita dah tak macam beza dah di antara saling. Walaupun mungkin pangkat kita berbagai-bagai dekat di Malaysia ni, tapi dekat sana kita semua sama. Jadi itu yang kita sebutkan tadi, ketika mana dalam ayat yang mana Allah sebutkan bahawa semua makhluk sujud patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ mau tidak mau kita kena sedari ada orang yang berjaya untuk menundukkan hatinya dan juga dirinya kepada Allah, dan ada orang yang masih lagi membawa ego dia kat sana. So yang ini yang kita bimbang, kalau mereka tak menghayati kepada ayat tentang kita ni sepatutnya ketika mana Allah berikan rezeki untuk kita dapat menunaikan haji dan merasai daripada perjalanan yang begitu penting dalam kehidupan ni, maka kita akan gagal dekat situ. Yang ini yang membezakan. Sebab tu dalam ayat, kalau kita tengok dalam surah Al-Hajj ni unik, sebab dalam satu surah dia ada 2 kali sujud tilawah tu. Seolah-olah nak bagi tahu bahawa inilah perjalanan yang apabila kamu dipilih oleh Allah, maka sepatutnya kamu ambil kesempatan betul-betul untuk kamu memperbaiki diri kamu yang selama ini kamu sombong, selama ini kamu jauh dari Allah, kamu dekat. Sedang pada waktu kamu di Arafah, lagilah hebatnya
kerana Allah sedang membangga-banggakan kamu di kalangan para malaikat. Masya-Allah. Nah. Saya suka dengar poin yang Habib kongsikan tadi kan. Istimewanya surah Al-Hajj ni Habib sebab ada dua sujud tilawah, menunjukkan bahawa ibadah haji tu sendiri dia lebih mendekatkan sepatutnya untuk seorang hamba tu tunduk dan juga sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Habib just nak cuit Habib sedikit kan, sebab Habib ada pengalaman alhamdulillah membawa jemaah ke haji dan umrah. Bagi pengalaman Habib sendirilah, sepanjang semua rukun-rukun menunaikan haji ataupun umrah, bahagian mana yang paling Habib tersentuh bahawa inilah message yang membawa aku paling tunduk dan perlu sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala? Bahagian mana? Mungkin boleh kongsikan supaya kita sendiri dapat appreciate dekat mana Habib appreciate ketika melakukan ibadah haji itu sendiri. Pengalaman sendiri. Mau tak mau kita memang kena mengambil ini realiti saya sendiri pun masa pertama pergi haji. Tahun bila tadi? 2012 asal-asalnya. Waktu tu kita betul-betul kita kata apa, benarlah Nabi kata Al-Hajju Arafah tu. Arafah Sebab tu. memang di Arafah tu, ya Allah, subhanallah. Walaupun memang di antara waktu yang kita lama adalah di Mekah lah. Ya. Dan juga kalau waktu masyair dipanggil waktu perjalanan tu, yang lama kita di Mina. Di Mina. Sebab kita kena mabit di Mina tu kan, malam. sampai 13 Ya. Zulhijjah, daripada 10 Zulhijjah kita kat situ. Tapi still kita mau tak mau kena faham bahawa di Arafah itu memang sangat memberi satu kesan yang begitu hebat. Dan tak hairan Nabi kata Al-Hajju Arafah tu. Sebab memang waktu tu saya mungkinlah yang seperti mana kalau kita imbas balik, sebenarnya kita ni sebenarnya sedang mengulang balik apa yang pernah berlaku di alam roh dulu, kita dulu dikumpulkan di situ. Yang tu yang kalau kita bahas tentang ayat Quran tentang bagaimana Allah kata, ingat tak dulu ketika kami keluarkan kamu daripada tulang belakang Nabi Adam dikumpulkan di Arafah, dan kita mengikat perjanjian dengan Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, kita jawab tu. Jadi mungkin masa tu kita kat situ kita terasa betul, ya Allah aku pernah janji dengan Allah kat sini, sekarang aku kena memperahbarui balik janji kepada Allah. Sebab tu di situ sebab saya terkesan sangat sebab tengok orang-orang lain pun begitu khusyuk, begitu sungguh-sungguh. Dan tak heranlah Allah kata tidak ada satu hari yang lebih Allah banyak lepaskan hamba daripada neraka berbanding daripada hari Arafah tu. Dan saya ingat lagi ada satu orang tu, dia datang kepada saya ketika kita baca doa kan, menangis. Dia datang, lepas tu dia cerita, Ustaz saya ni orang paling susah menangis. Mak saya meninggal saya tak menangis, dia kata. Tapi dekat sini saya menangis. Subhanallah. Itu di bumi Arafah ni, subhanallah. Allah Subhanahu Wa Taala buka hati kita betul. Allah buka hati kita, Allah lembutkan hati kita, subhanallah. Sebab tu ambillah peluang kalau kita di bumi Arafah ni memang untuk kita betul-betul tundukkan hati kita. Kita memang kena yakin bahawa Allah SWT akan sentiasa bersama dengan kita. Allah janjikan doa kita kabul, Allah ampunkan kita. Itu kata para ulama, kalau kita kata Allah tak ampunkan ataupun kita kata Allah tak terima doa kita, dosa kita. Sampai begitu sekali. Betul. Itu yang saya terasa sungguh kalau kat Arafah tu, subhanallah, dia punya perasaan tu tak boleh digambarkan. Mudah-mudahan insya-Allah dipilih. Allahumma amin. Allahumma amin. Habib, terima kasih banyak kongsikan pengalaman menusuk emosi Habib sendiri kan, peristiwa kat Arafah. Dan saya sendiri bila dengar pun tak boleh nak appreciate sepenuhnya. Tunggu lagi kita terus berdoa tuan-puan sidang pelayar yang belum lagi dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ke haji pada tahun ini. Kita doa moga-moga Allah dapat memberikan rezeki pada kita untuk melalui tarbiyah haji itu sendiri dan merasai bagaimana suasana wukuf di Arafah seperti mana yang Habib kongsikan sebentar tadi. Dan mungkin sebagai soalan selingan jugalah Habib kan, sebelum kita berehat nanti, Habib sendiri sepanjang berada di Arafah kan, apa nasihat Habib ketika berwukuf tu, apa amalan yang Habib cadangkan untuk para jemaah haji lakukan sepanjang berwukuf di Arafah, yang fadilat yang terbaiklah mungkin. InsyaAllah. Betul. Itulah sebenarnya memang kalau kita di Arafah ni kita kena betul-betul ambil peluang sungguh-sungguh. Sayang kalau kita lepaskan peluang di Arafah ni, sebab waktu tu memang waktu yang mustajab, waktu yang Allah SWT berikan pandangan khusus kepada hamba-hamba dia. Sebab tu saya nak pesanlah kepada para jemaah, memang kita semangat waktu kita ke mana kita sebelum wukuf tu, kalau boleh kita nak qiyamul lail, bangun malam. Tak salah, bagus, sangat bagus. Tapi yang saya bimbang, saya selalu cakap kat jemaah, kita sederhana dulu. Sebab saya bimbang malam tu sebelum wukuf tu kita qiyamul lail penuh satu malam.
Besoknya takut masa wuku tu kita tidur. Penat. Sedangkan waktu tu yang paling kemuncak dia. Yang tu yang saya rasa satu yang kita perlu ingat satulah. Yang keduanya ialah ada amalan-amalan yang memang warid daripada anjuran Nabi SAW. Selain daripada kita mendengar khutbah, solat berjamaah, ada zikir yang Nabi sebut, mengatakan zikir yang paling afdal pada hari itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka berbanyakkan yang tu. Dan kata Nabi, khairud doa doa yaumil arafah. Sebaik-baik doa itu adalah doa pada hari Arafah. Maknanya hari itu kalau boleh banyak-banyak doa. Nabi kita Muhammad SAW diceritakan ketika dia wukuf di Arafah, ketika berdoa dia, maka dibukakan dia punya tu dada dia daripada ihram dia tu, dan dia menadahkan tangan dia kepada Allah dan menangis. Sehingga tak diturunkan tangannya tu untuk menunjukkan betapa dia berdoa bersungguh-sungguh sampai tenggelam matahari. Saya ingat lagi ada jamaah kata, Habib kata boleh kita jangan zikir banyak-banyak sangat, saya banyak doa ni kepada Allah, takut nanti tak sempat masa. Tapi saya kata tak apalah, kita bacalah zikir juga supaya kita tak kita panggil mengisi waktu kita. Kan kita buat bimbingan ni supaya kita tahulah pengalaman-pengalaman tu untuk kita isi. Akhirnya dia akur. Tapi setelah itu dia diberikan peluang untuk nak berdoa. Ada yang pergi keluar tempat terbuka doa. Tapi dekat lepas asar sikit dah balik dah baring dah. Saya kata Haji dah kata banyak sangat doanya. Rupanya dah habis dah. Nak menunjukkan betapa Allah SWT punya kurnia terlebih luas daripada apa yang kita rasa kita dah banyak minta dah. Tapi subhanallah masa tu subhanallah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ambil peluang banyak-banyak berdoa dan ambil masa yang terbaik kat situ insya-Allah. Jazakallah khair Habib. Satu amalan-amalan yang kita kena take note sama-sama dan juga moga-moga kita dapat amalkan dalam keberkatan masa yang Allah berikan ketika kita dapat berwukuf di Arafah. Tuan-puan sidang pelayar, insya-Allah kita akan berehat sebentar dan sudah tentunya saya sendiri teruja untuk masih nak mendengar nasihat-nasihat daripada Habib tentang bagaimana kita patut nak menjalankan ibadah haji kita yang dalam keadaan yang mabrur insya-Allah. So jangan ke mana-mana, insya-Allah kita jumpa selepas ini. Yakin percaya pada janji-janjinya, syukur segala nikmat kurnia, azab dan siksa khabar benar dan nyata, maka bertaubatlah kepadanya. Sujud tersungkur seorang hamba, tasbih dan tahmid di bibir sentiasa, gerai dan gugur kesombongan manusia, sujud yang penuh pengharapan padanya. Percaya pada janji-janjinya, syukur segala nikmat kurnia. Alhamdulillah tuan-tuan sidang pelayar yang saya kasih sekalian, selamat kembali ke rancangan Haji Membina Umat penerus legasi Nabi Ibrahim AS. Kalian bersama dengan saya Zaim Zamri selaku host, dan alhamdulillah kita hari ini bersama bertuah sangat-sangat, saya rasa cukup bertuah bersama dengan seorang pembimbing haji insya-Allah pada tahun ini juga. Alhamdulillah itu Habib Syed Najmuddin yang telah kongsikan pelbagai nasihat pengalaman sepanjang berada di Arafah. Alhamdulillah yang saya sendiri rasa sangat-sangat teruja kalau boleh nak dipilih oleh Allah SWT, dan kita doakan sesama tuan-puan, doakan sama-sama dalam kalangan kita, moga Allah SWT pilih kita untuk menjadi tetamunya insya-Allah. Tuan-puan, dalam rancangan kita Haji Membina Umat, kita sedang nak mengkempenkan agar seramai yang boleh untuk bersama-sama memeriahkan kempen Arafah #Quran Hour
yang akan diadakan pada 9 Zulhijjah 1443 Hijrah nanti, iaitu ketika wukuf jemaah haji wukuf di Padang Arafah nanti insya-Allah. Maka dengan itu kepada tetamu Allah Subhanahu taala yang berada di tanah haram sekarang, boleh bersama-sama dalam melakukan kempen ini ketika wukuf di Arafah ketika subuh 9 Zulhijjah itu, dan sama-sama kita nak membacakan dua surah utama yang jadi pilihan kita, iaitu surah Al-Hajj dan juga surah As-Sajdah, dan kita sama-sama baca, kita melakukan sujud tilawah, dan yang paling penting sekali kita nak cuba faham dan juga kita amalkan intipati daripada dua surah yang kita pilih pada tahun ini. Dan tidak lupa juga kepada semua yang sedang menonton yang bukan di tanah haram, barangkali anda berada di Malaysia, barangkali anda di seantero dunia, tak kira anda di mana, ayuh sama-sama kita gegarkan dan kita meriahkan kempen ini bersama-sama, iaitu tidak kira di mana, boleh lakukan dekat lokaliti masing-masing, tapi insya-Allah kita akan melakukan centralized kempen ini di studio Sinar yang terletak pada Seksyen 15 Shah Alam ini, sama-sama untuk kita meraihkan dan kita bersama-sama menggegarkan kempen Arafah #Quran Hour jam 10 hingga 11 pagi jam Malaysia. Okey, insya-Allah. Habib, kita nak teruskan perbincangan sedikit, dan insya-Allah macam saya katakan tadi Habib, kita nak melakukan kempen untuk Arafah #Quran Hour ini, satu kempen untuk kita nak menyeru seramai boleh untuk kita baca, faham dan amal Al-Quran. Dan bagi Habib sendiri, mungkin boleh sampaikan beberapa pesanan dari sudut Fadilat, kenapa hari ini kita nak menyeru kepada seramai yang mungkin, terutama orang-orang yang berada di Tanah Haram ketika wukuf itu, untuk meliti dan juga memahami surah Al-Hajj dan surah As-Sajdah ini, bukan sekadar membaca, tapi kita nak membawa kepada faham, tadabbur dan beramal itu. Kenapa benda ini penting, Habib? Silakan. Baik. Masya Allah, kalau kita tengok dua surah yang dianjurkan untuk kita baca ni, ialah kita pun teliti tengok ya. Memang dia kalau haji ni, kita tahu dia adalah satu journey, satu perjalanan. Kan? Dia bermula bukan ketika kita wukuf saja, bukan hanya ketika mana kita tawaf saja, tapi bermula daripada di sini lagi sebelum kita pergi. Masya Allah. Bermakna perjalanan tu seperti perjalanan kehidupan. Sebab tu kalau kita tengok surah Hajj ni, Allah mulakan daripada surah pun tentang penciptaan manusia, kejadian manusia. Betul, kalau kita tengok kan macam mana Allah jadikan manusia, jadi lahirnya manusia itu di dunia ini. Maknanya satu perjalanan kita sebagai seorang manusia melalui perjalanan kehidupan ini sehinggalah nanti kita akan meninggal dunia. Masya Allah. Jadi bermakna dari situ Allah SWT sebutkan tentang haji, Allah sentuh. Begitu juga surah Sajdah, begitu juga di awalnya disebut juga tentang penciptaan manusia juga. Betul. Bermakna nak bagi tahu kepada kita bahawa kita ni haji itu adalah sebagai satu gambaran perjalanan kehidupan ini, sehingga dalam perjalanan itu kita perlukan bekal-bekal, sebab kalau tidak nanti kita tak boleh sampai, atau tak kita sampai pun maksudnya dalam keadaan yang kekurangan. Kita ada perlu bekal makanan, kita perlu bekal pakaian, kita perlu bekal perjalanan, dan yang ditinggalkan pun perlu ada nafkah yang ditinggalkan, kan? Yang itu dipanggil istita'ah, kemampuan. Jadi begitu Allah sebutkan, kemudian Allah kata wa tazawwadu, hendaklah kamu kena berbekal semua ni, kan? Kalau tidak baru kamu boleh melakukan dengan sempurna. Tapi fa inna khairaz zadi taqwa. Tapi bekal yang paling utama yang sepatutnya kamu mesti ada bawa di mana-mana adalah takwa kepada Allah SWT. Jadi subhanallah, kita ni apabila kita baca dua surah ni, kita sedang kita sedang mengajak diri kita berjalan dalam kehidupan ini. Tapi biarlah dalam perjalanan itu bekal yang tak boleh kita tinggal. Mungkin kita ada kurang sikit daripada harta, mungkin kekurangan sikit rezeki, mungkin. Tapi takwa jangan kurang. Jangan kurang. Yang itu kena selalu kita bawa ke mana-mana saja. Jadi itu yang kita nak ajak kepada semua para penonton, para pendengar dan juga semua yang berada di mana saja. Untuk kita sama-sama ambil peluang, kerana bagi kita kena faham kebersamaan itu pun ada satu kekuatan. Kebersamaan ada kekuatan. Itu kekuatan seperti mana disebut yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu dengan jamaah, sama jamaah. Maknanya kalau kita bersama ni, Allah akan berikan kekuatan. Jadi bayangkan kalau hati-hati umat Islam ni disatukan dengan kebersamaan dengan Al-Quranul Karim. Cantik sangat. Pasti keberkatan akan diturunkan oleh Allah. Masya Allah, tabarakallah. Kita akan mudah-mudahan akan dapat daripada pertolongan Allah SWT itu, insya Allah. Subhanallah, cantik sangat. Tapi kita
berbincang tentang Al-Quran dan bagaimana Al-Quran tu sangat sedap. Habib kata tadi bagaimana Al-Quran itulah yang moga-moganya menyatukan kita sama-sama, disebabkan Al-Quran dan keberkatan Al-Quran itulah menyebabkan kita sama-sama dapat bersatu padu. Khususnya dekat padang Arafah nanti, kala kita berwukuf memang kita memakai ihram kan Habib, dan tak ada benda perbezaan, dan akhirnya kesatuan kita tak lain tak bukan adalah untuk kita nak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Habib, bila kita berada dekat Arafah kan, mungkin ni pengalaman Habib jugalah kan, apabila berada di Arafah, apa anjuran yang mungkin Habib pernah lakukan ketika sedang berwukuf terkait dengan Al-Quran? Tadi Habib ada kongsikan berkaitan dengan doa, terkait dengan zikir, dan apa yang kita sedang galakkan dalam kempen ini ialah terkait dengan kita nak membaca sama-sama selepas subuh pada 9 Zulhijjah tu sendiri. Bagi Habib sendiri ada apa-apa perancangan selepas ni nak ke haji, dan ada melakukan apa halaqah Quran, membaca dan mungkin kepada tadabbur tu sendiri? Kalau kami di travel lah, di package kami, itu memang setiap tahun alhamdulillah kita tidak lepaskan peluang untuk kita ajak kepada para jamaah kita untuk tadabbur Al-Quran. Itu memang kita buat, dan bahkan sebenarnya bermula daripada kita sampai di Tanah Suci sampai kita balik. Dan ini kita punya program lah, iaitu kita akan baca tafsir Al-Quran dan tadabbur. Dan di antara surah yang pernah kita pilih sebelum ni kebanyakan ada suratul Kahfi lah, kerana dia relate dengan kita punya kehidupan khususnya di akhir zaman ni. Dan juga satu kitab lagi yang kita pilih adalah kitab Asyama'il Muhammadiyah, iaitu tentang Rasulullah SAW. Kerana kita tahu pentingnya kita untuk mengenal kepada Nabi, untuk kita dapat untuk cinta dan mengikuti kepada Rasulullah SAW. Itu kita punya usaha lah. Dan sebab apa yang saya pengalaman, sebab haji itu bukan berakhir setelah kita dah wukuf, kita dah mabit, kita dah habis dah haji itu, kita dah habis haji. Sedangkan kita nak cerita haji mabrur ni maknanya dia berkesinambungan. Jadi oleh kerana itu pengisian tu mesti berterusan. Yang itu yang kita inginkan. Sebab tu kita juga berikan fokus khususnya di hari Arafah ni tentang Al-Quran. Di antara yang kita galakkan adalah para jamaah kita ni sudah mula membaca Quran sejak dari sekarang lagi, dah yang dapat panggilan tu, agar mudah-mudahan ada di antara mereka yang dapat khatam di hari itu. So kenapa? Sebab kita nak supaya pada hari itu kalau ada yang khatam Quran, kita yang lain ni boleh join untuk menjadi saksi khatam Al-Quran. Sebab Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Rasulullah, sepupu Rasulullah SAW, kata bahawa saat itu adalah saat yang mustajab doa. Dahlah di tempat yang mustajab doa, waktu khatam Al-Quran. Walaupun ada seorang yang khatam, kita sama-sama meraihkan khatam itu, iaitu kita pun sama-sama mengkhatam, seolah-olah kita panggil menyaksikan khataman Quran tu. Sebab Ibn Abbas kata pernah dia, kalau dia amanahkan seorang untuk mengajar Al-Quran kepada seseorang, dia kata kalau nanti dia nak khatam, bagi tahu kepada aku. Sahabat ni tanya, kenapa wahai Ibn Abbas? Kerana aku nak hadir dan menyaksikan, kerana waktu itu adalah mustajab. Bahkan dia kata kalau boleh waktu khatam Quran ni ajak orang ramai macam hari raya. Hari raya kan suruh perempuan, anak-anak pergi untuk hadir solat hari raya walaupun ada yang tak boleh solat. Sebab tu Rasulullah buat dekat tempat lapang. Macam tu majlis khatam Quran. Sebab tu saya tengok rakyat masyarakat Melayu kita alhamdulillah bagus juga. Mereka selalu buat majlis khatam Quran, dia ajak orang ramai kan. Betul. Sebenarnya ikut kepada apa yang dipesan oleh Ibn Abbas tu. Sebab waktu tu mustajab doa, ada sandaran, ada sebab waktu tu mustajab oleh orang minta doa kepada Allah. Jadi di Arafah lagi kita anjurkan macam tu. So kita hidupkan pagi tu macam tadi untuk kita buat, kalau ada yang khatam kita buat. Seperti itu insya-Allah. Habib sendiri ada macam cadangan tak? Macam mana kita nak membiarkan, kita nak bagi supaya jemaah haji pada ketika wukuf di Arafah dia dapat khatam. Apa perancangan, berapa banyak muka surat nak kena baca kan, supaya dapat manfaatkan ketika wukuf dekat Arafah, kat situ dapat khatam pula kan. Betul. Sebab itu kita dah pesan di sini, kalau boleh kita jadualkan kita punya tilawah kita. Bahkan pada setiap hari itu kalau ada yang ingin untuk kita panggil, ialah dia nak tasmi', maka kita ada, kita punya pegawai kita yang akan dengar, di bahagian wanita pun ada, supaya kita kata bukan hanya sekadar mereka tu baca sendiri-sendiri, ada kalanya mereka nak memperdengarkan supaya ialah kalau ada di sana sini yang perlu diperbaiki, maknanya mereka bersungguh-sungguh. Dan kita kena gunakan kesempatan bagi khususnya para jemaah haji dengan semangat yang mereka ada di tempat yang mulia. Dan mereka waktu tu sebenarnya pergi dengan satu kita panggil hati yang nak menuju kepada Allah.
tak seperti tempat lain dan tak seperti keadaan lain. Jadi kita kena ambil peluang tu untuk kita buka pintu jalan kepada mereka. Jangan kita macam tahan dia, kita yang kena dorong dia. Sebab unik ya, kalau kita kata pergi haji atau pergi umrah ni, mereka sedang menyerahkan hati mereka. Waktu itulah kita yang berbimbing ni kena grab peluang itu. Kerana mungkin di Malaysia mereka tak macam tu. Mereka nak pergi masjid pun jarang, minta maaf. Kadang-kadang mereka tak pergi majlis ilmu kuliah kan. Quran awal ni mungkin dia tak buka Facebook. Tapi di sana kalau kita beri panduan, dia mudah terima. Dan bahkan lepas tu insya-Allah mudah-mudahan akan berkekalan sampai bila-bila. Dan insya-Allah jadi satu rutin kepada mereka. Cantik Habib. Habib tadi ada sebutkan terkait dengan bila Habib kata rutin juga, ialah perkara yang mungkin menjadi dilema setiap orang yang telah pergi umrah dan haji, dan masya-Allah pelbagai pengalaman dan juga pelbagai perkara yang rasa tak pernah pun buat ibadah sebanyak itu apabila berada dekat tanah haram kan. Cabaran yang paling utama lah kan bagi setiap jemaah haji dan umrah ialah apa yang berlaku selepas tu kan. Macam mana nak bagikan dia istiqamah dalam melakukan ibadah-ibadah yang dia pernah lakukan ketika haji dan umrah, dari sudut doanya, dari sudut bangun malamnya, Quran dan sebagainya. Mungkin Habib ada nasihat kan bagaimana kita nak memberikan setiap jemaah haji itu merasakan bahawa itu bukan semata-mata ketika ibadah haji dan umrah, tapi perlu diteruskan setelah habis daripada haji dan umrah tu. Sebab tu yang apabila target haji ni adalah haji yang mabrur, maka apabila disebutkan haji mabrur tu bukan hanya ketika melakukan haji, dan haji mabrur ini ada tanda dan alamat dia. Dan antara tanda dan alamat yang paling jelas adalah setelah daripada ibadah haji itu dilakukan. Macam mana seorang itu dari segi sudut hubungan dia dengan Allah. Adakah sudah semakin bertambah dan amalnya makin bertambah. Yang keduanya dari segi sudut hubungan dengan manusia. Adakah dia dah semakin baik dan tak lagi ada daripada perbuatan-perbuatan yang tak baik di antara sesama manusia. Yang ketiganya adalah dia lebih cenderung untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan daripada maksiat. So ini yang kalau kita tengok sebenarnya tanda. So kalau kita, saya sebut kepada para jamaah bahawa kita ni kalau kita nak pastikan atau kita nak tahu bahawa haji kita mabrur atau tidak, bagaimana kita setelah haji. Jadi sebab tu, tapi kita tak lepaskan mereka begitu. Sebab tu kadang-kadang kita pandu mereka dengan baki-baki hari yang masih ada. Bahkan usaha yang kita buat adalah kita akan terus berhubung walaupun mereka dah balik ke tanah air, untuk ialah kita nak ambil tahu keadaan mereka, dan kalau boleh tu mereka terus menyambung. Kalau di sana ada pengajian, mereka terus menyambung pengajian dekat sini di masjid di tempat masing-masing. Kalau kita kata dari segi sudut tahajud yang kita buat pun, kita selalu buat peringatan-peringatan, khususnya sekarang ni dah ada kemudahan seperti WhatsApp group dan sebagainya, dan kita sampaikan tu. Jadi itu yang saya rasa penting, berpesan tu di antara satu dengan yang lain, sebab masa ketika mana kita bersama dekat sana dah macam keluarga. So tak salah lah untuk kita sama ingat-ingatkan, sebab kalau kita boleh, saya selalu sebutkan, kalau boleh sebagaimana Allah kumpulkan kita tempat yang baik di sini, Allah kumpulkan kita baik di tempat yang baik di sana pula, insya-Allah. Suka bila kumpulan travel Habib sendiri meletakkan bila kita nak target pada haji tu, ada setengah kalau berfikiran business mindset, kau dah habis haji dah lah kan. Tapi kita nak bagi supaya haji mabrur tu, bagaimana kita nak meletak mentaliti setiap travel tu, kalau boleh nak bagi siapa yang mengikuti haji bersama-sama dengan travel kita dapat haji mabrur bukan semata-mata selepas balik, tapi selepas itu kita follow up tak sebenarnya apa yang dilakukan oleh jemaah-jemaah haji kita. Barakallahu fikum. Moga menjadi satu contoh untuk semualah travel-travel dan juga semua yang ingin melakukan pekerjaan ini, insya-Allah. Habib, kita sedang menghampiri kepada penghujung episod kita kali ini. Dan sudah pastinya sekali lagi nak menyuruh kepada semualah untuk kita sama-sama memeriahkan kempen Arafah #Quran Hour kita berlangsung pada 9 Zulhijjah 1443 Hijrah, dan sudah pastinya untuk bagi siapa yang berminat untuk menyertai sama ada di Tanah Haram itu ataupun di Malaysia seantero dunia, boleh sama-sama mendaftarkan diri di QR Code yang tertera pada skrin, dan insya-Allah bersama-sama dengan QR Code ini akan disertakan juga dengan bahan promosi Arafah #Quran Hour supaya boleh disebarkan, diluaskan kepada rakan-rakan dan dikongsikan kepada semua institusi, tak kisahlah dekat dalam keluarga,
dekat tempat kerja dan sebagainya. Ayuh sama-sama kita meriahkan kempen Quran Hour yang akan berlangsung pada 9 Zulhijjah 1443 Hijrah ini, dan insya-Allah moga-moga dengan panduan daripada surah Al-Hajj dan surah As-Sajdah kita dapat menjadi seorang yang lebih bertakwa. Habib, insya-Allah sebagai satu pesan akhir kepada jemaah haji yang mungkin sedang menonton dan juga untuk kami yang bakal insya-Allah moga Allah rezekikan untuk kita sama-sama pergi itu, apa nasihat Habib untuk kami semua supaya melalui ibadah haji ini dengan haji yang mabrur, kan? Jadi apabila kita Allah pilih, saya selalu sebut kepada para jamaah, apabila kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ketika mana Allah perintahkan Nabi Ibrahim suruh panggil, kan? Nabi Ibrahim pun cakap, ya Allah, kalau aku jerit kuat mana pun limit suara saya terhad, bahkan pada zaman pun akan pada waktu ini je. Tapi Allah kata, wahai Ibrahim, kamu panggil je, aku yang akan sampaikan. Bermakna kita sedang dipanggil oleh Allah. Sebab tu orang yang pergi haji kan dia kata labbaik Allahumma labbaik. Dia sahut panggilan Allah tu. Tapi kenapa agaknya Allah panggil kita? Ini kita kena faham betul-betul. So biasanya ada yang mengatakan, oh saya dipanggil oleh Allah mungkin kerana saya ni banyak sedekah. Saya dipanggil oleh Allah sebab saya mungkin ada pernah solat malam. Saya dipanggil oleh Allah sebab saya pernah tolong orang, saya begini. Tapi saya selalu sebut kepada para jemaah, sedar tak kita bahawa Allah panggil kita ni mungkin kerana kita orang yang paling banyak berdosa kepada Allah. Kita tak nampak situ. Tapi Allah SWT sayang kat kita. Walaupun kita ni banyak lalai, lupa kat dia, kadang-kadang jauh, kadang-kadang tu kita buat maksiat. Tapi dia ingat kat kita. Jadi dia panggil kita. Dan kita pun faham, kita pun tahu, jangan tak mengaku. Kita mengaku bahawa kita memang banyak lalai. Tapi kenapa Allah masih pilih kita? Sebab Allah nak beri keampunan kat kita. Allah nak beri kebaikan kat kita. So jadi ambillah peluang tu. Sebab memang Allah bukan tak pernah benci kepada hamba dia. Allah sayang kat kita lebih daripada seorang ibu sayang kepada anak dia. Walaupun buat salah pun tetap dimaafkan, sedia untuk dimaafkan oleh Allah. Bahkan Allah undang kita untuk diberikan keampunan. Maka bagi orang yang dijemput oleh Allah SWT menjadi duyufur rahman, ambillah kasih sayang Allah tu betul-betul. Guna kesempatan tu, jangan sia-siakan dengan perkara yang sia-sia, dan juga sampai kita melepaskan peluang-peluang tu. Ambil dan buat semaksimum mungkin. Dan bagi saya, tips yang saya bagi tahu, kalau boleh dekat sana, banyakkanlah kita masa dengan Allah berbanding masa kita dengan dunia ni. Dah dekat sini dah banyak sangat dah kita dengan dunia, biarlah kat sana tu kita berikan lebih. Tak salah kita ingat keluarga kita, tapi dengan Allah tu lebih. Itu yang tu. Begitu juga yang tak berkesempatan lagi pergi, yang berada di mana pun, ambillah pada bulan-bulan haji ni, khususnya ketika mana nanti kita sampai pada 9 Zulhijjah, kita tetap juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita juga meraih daripada peluang ganjaran seperti anjuran puasa, dapat keampunan tahun lalu dan akan datang, dapat pula nanti kita boleh juga berdoa, waktu tu pun hari yang paling mustajab doa. Jadi maknanya bukan Allah hanya berikan peluang kepada orang yang wukuf di Arafah, tapi orang di luar Arafah pun sebenarnya ada kesempatan. Jadi jangan kita sia-siakan. Sebab tu usaha Quran Hour ni untuk ajak kita bersama pada hari Arafah tu sangat baik. Sebab bagi saya itu adalah suatu usaha yang mengajak kepada manusia itu untuk menghargai hadiah dan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak Habib atas pesan dan juga nasihat yang terakhir mungkin untuk episod kali ini. Dan insya-Allah kita doakan moga-moga dengan semua jemaah haji yang sedang dan akan menunaikan wukuf di Arafah nanti, manfaatkan dengan kita memeriahkan kempen Arafah #Quran Hour kita. Dan bagi seperti mana yang Habib sebutkan tadi, bagi siapa yang tidak bersama, turut dapat mengejar fadilat-fadilat yang Allah SWT berikan khususnya di dalam bulan haram ini. Dan moga-moga dengan asbab itu semua menjadikan kita dapat berjumpa di dalam syurga Allah SWT yang tertinggi. Allahumma amin. Dengan itu, tuan-puan sidang pelayar yang saya kasih sekalian, termeterailah dengan itulah episod yang ketiga ini. Kita sembangkan berkaitan dengan bagaimana alam ini menyeru kita untuk bersujud pada Allah. Dan akhirnya pengalaman Habib dan juga pesanan-pesanan moga kita bawa pulang dan juga kita amalkan sama-sama insya-Allah. Sehingga berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya dalam Haji Membina Umat, Legasi Nabi Ibrahim AS, dan kita berjumpa pada masa-masa akan datang insya-Allah. Terima kasih banyak kerana sudi menonton dan kita jumpa nanti insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin percaya
pada janji-janjinya. Syukur segala nikmat kurnia, azab dan siksa, khabar benar dan nyata. Maka bertaubatlah kepadanya. Sujud tersungkur seorang hamba, tasbih dan tahmid di bibir sentiasa. Derai dan gugur kesombongan manusia, sujud yang penuh